Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebuah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Dan Tuan Yang Terutama John Lee Ka-chiu, Chief Executive Hong Kong Special Administrative Region dan keluarga-keluarga mangsa yang terlibat berikutan dengan kejadian kebakaran Kompleks Pangsapuri di Wang Fu Court, Taipo, Hong Kong Special Administrative Region baru-baru ini. Kebuah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Dato' Laila Utama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia berikutan dengan kejadian banjir dan tanah susur yang melanda beberapa kawasan di wilayah Sumatera baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan dan kerosakan harta benda. Kerjasama yang signifikan antara negara Brunei Darussalam dan Australia dalam bidang-bidang utama termasuk pendidikan, ekonomi dan perdagangan antara dibincangkan semasa kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam kepada Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Michael Hui. Semasa kunjungan tersebut, kedua-dua pihak juga menekankan hubungan dua hala yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Australia yang terjalin sekian lama dan diperkukuhkan lagi melalui perkongsian komprehensif yang menjadi landasan penting dalam kerjasama kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh komitmen Australia dalam memantapkan hubungan dengan negara-negara ASEAN dan peluang kerjasama antara parlimen. Keharmonian dan kesejahteraan merupakan tiang seri sebuah negara. Tanpa keharmonian, pembangunan akan terbantut dan tanpa kesejahteraan, segala pencapaian kemajuan tidak bermakna, berucap Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri turut menggariskan sebuah negara yang aman terbentuk melalui usaha bersama oleh seluruh rakyat dan penduduk, bukan hanya ditanggung oleh kerajaan semata-mata. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman turut menekankan usaha memelihara keamanan dan kesejahteraan perlulah dilihat sebagai tanggungjawab kolektif dan bukan sekadar dipertanggungjawabkan kepada pihak kerajaan sahaja. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bredex, Jerudong. Kawasan Brunei 2035 merupakan matlamat nasional yang menuntut sokongan serta penyertaan aktif seluruh rakyat dan penduduk dalam mendukung dasar dan inisiatif kerajaan. Penglibatan masyarakat melalui program komuniti, pembangunan institusi mukim dan kampung serta pelaksanaan pelbagai projek kebajikan adalah penting dalam mempercepatkan pencapaian aspirasi negara. 1,361 orang menerima sijil taraf kerakyatan setelah mendapat limpah kurnia perkenaan Kebuah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Para penerima terdiri dari mereka yang memohon taraf kerakyatan di bawah Akta Taraf Kebangsaan Brunei Penggal 15, iaitu di bawah Bab 5-1 dan Bab 8-1.
dan lulus dalam ujian Bahasa Melayu secara bertulis dan secara lisan di bawah bab 6-1 dan juga di bawah bab 5-6. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Alhamdulillah, amat bersyukur dan rasa berterima kasih. Menjunjung kasih perkenan pengurniaan sijil taraf kerakyatan. Semoga selepas ini saya sebagai seorang pendidik dapat lagi memberikan yang terbaik. Berterima kasihlah kepada Kebawah Duli Yang Maha Perdana Seri Brigadier Sultan memperkenankan sebagai rakyatnya dapat lagi lah menyumbangkan tenaga untuk negara Brunei Darussalam. Junjung kasih atas Kebawah Duli Yang Maha Mulia anugerah untuk kerakyatan. Negara Brunei Darussalam menyokong usaha memajukan kerja dan maklumat pertubuhan maritim antarabangsa IMO ke arah pengangkutan maritim yang lebih selamat, lebih hijau dan lebih cekap, menggalakkan pendigitalan serta memperkukuh sokongan untuk pelaut dan negara membangun. Ia sekaligus mengesahkan semula komitmen kokoh negara terhadap objektif IMO. Perkara itu ditekankan oleh Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa menghadiri sesi perhimpunan IMO ke-34 yang berlangsung baru-baru ini di London, United Kingdom. Dalam memperingati ulang tahun ke-40 keahlian negara dalam IMO, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa juga menekankan usaha jangka panjang negara dalam memajukan industri maritim yang selamat, terjamin dan mampan, termasuk memodernkan sistem pengurusan lalu lintas kapal dan pelaksanaan Maritime Single Window pada Mac 2025 selaras dengan penyertaan negara dalam Konvensyen mengenai fasilitasi lalu lintas maritim antarabangsa. Berhubung strategi IMO 2023 tentang pengurangan pelepasan gas rumah hijau dari kapal, Yang Berhormat menyatakan peralihan ke arah penghantaran pelepasan rendah dan sifar hendaklah inklusif serta boleh dilaksanakan untuk semua negara anggota dengan mengambil kira kapasiti dan karaan negara yang berbeza-beza. Turut dinyatakan sokongan dan komitmen negara terhadap objektif IMO. Tegas Yang Berhormat, sektor maritim berperanan dalam memacu kepelbagaian ekonomi, kemudahan perdagangan dan mewujudkan peluang pekerjaan yang siaga masa hadapan. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga mengadakan beberapa perbincangan dua hala untuk meneroka potensi kerjasama dalam pembangunan maritim, termasuk kerjasama lebih luas dalam pengangkutan, logistik dan ketersambungan. Yang Berhormat turut mengadakan kunjungan hormat dengan Tuan Yang Terutama Francis Zakari, Setiausaha Agung Pertubuhan Antarabangsa untuk Bantuan Marin bagi Navigasi IALA. Yang Berhormat menyatakan usaha negara bagi memperkukuh keselamatan maritim, termasuk penaiktarafan berterusan sistem dan infrastruktur navigasi serta rancangan akan datang untuk menyertai Konvensyen IALA. Negara Brunei Darussalam melalui pendekatan Whole of Nation sentiasa aktif menekankan kepentingan untuk melindungi dan memperjuangkan hak orang kelainan upaya OKU. Perkara itu ditekankan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam perutusan sempena sambutan Hari Antarabangsa OKU kali ke-32. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Muhammad juga mengongsikan sejak penguatkuasaan Perintah Orang Kelainan Upaya pada 1 Oktober 2021, seramai 5,443 OKU telah mendaftar dalam pendaftaran kebangsaan OKU, manakala seramai 7,615 orang menerima elaun kurang upaya, termasuk 1,195 orang menerima dua faedah iaitu pencen umur tua dan elaun kurang upaya. Selain itu, 3,164 orang juga menerima elaun penyediaan penjagaan iaitu bantuan khas kepada penjaga OKU.
Turut dikongsikan beberapa inisiatif dan pencapaian negara tahun ini dalam melindungi dan memperjuangkan hak OKU. Antaranya penubuhan sebuah task force pelekat kenderaan OKU bagi meneliti tata cara penguatkuasaan penggunaan letak kereta OKU ke arah memperkukuh accessibility dan melindungi hak OKU. Pengeluaran siri wang kertas keluaran baharu Brunei Darussalam yang akan diedarkan mulai tahun 2026 dengan menampilkan ciri berupa titik timbul untuk membantu OKU penglihatan mengenal pasti denominasi. Dan inisiatif projek gelang SafeLink iaitu gelang keselamatan untuk kanak-kanak autisme yang dilengkapi kod QR dengan mengandungi maklumat kecemasan sebagai langkah proaktif bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Disambut setiap 3 Disember, tema sambutan Harian Antarabangsa OKU tahun ini ialah memupuk masyarakat berkelainan upaya yang inklusif ke arah kemajuan sosial. Ia selaras dengan pelan tindakan OKU di bawah Majlis Kebangsaan Isu Sosial yang menekankan membina persekitaran serta ekosistem yang inklusif bagi golongan berkenaan seperti infrastruktur, prasarana dan komunikasi yang mesra OKU. Pengamalan anti-diskriminasi di tempat-tempat awam dan pembangunan serta pengemas kinian dasar-dasar yang mengambil kira suara OKU. Kemajuan sosial hanya dapat dicapai apabila semua lapisan masyarakat termasuk orang kelainan upaya OKU diberi ruang untuk bersuara, berperanan dan menyumbang. Ia menuntut pembinaan ekosistem yang benar-benar inklusif meliputi infrastruktur mesra OKU, komunikasi yang boleh diakses, amalan anti-diskriminasi serta dasar-dasar yang responsif kepada keperluan mereka. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkara tersebut pada Majlis Doa Kesyukuran dan Menyintai Al-Quran sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Muhammad bagi mendukung sambutan Hari Antarabangsa OKU pada tahun ini, gabungan Majlis Doa Kesyukuran dan Mencintai Al-Quran amat bertepatan sebagai usaha memperkukuh kesedaran dan penghargaan terhadap sumbangan dan keupayaan golongan OKU. Majlis berlangsung di bangunan Dewan Majlis. Pendekatan ini memberi pengiktirafan bahawa mereka tidak dilihat semata-mata sebagai penerima tetapi sebagai individu yang berdaya dan berhak mendapat pengiktirafan, peluang serta sokongan dalam setiap aspek kehidupan. Pengisian majlis tayangan klip video pendek yang memaparkan pencapaian serta perkembangan OKU di negara ini, bacaan Al-Quran secara beramai-ramai dan penyampaian ceramah khas bertajuk Keindahan Al-Quran dalam kehidupan insan istimewa yang menekankan mengenai Al-Quran adalah teman setia mukmin sebagai sumber panduan ke jalan lurus, penenang hati dan kekuatan ketika menghadapi ujian kehidupan. Bersempena Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya, Kafe Jari-Jariku ditubuhkan sebagai salah satu contoh terbaik dalam memberikan peluang pekerjaan kepada komuniti orang kelainan upaya OKU. Kafe tersebut bukan sahaja menawarkan pengalaman menikmati kopi tetapi juga berperanan sebagai pusat interaksi yang membina kesedaran masyarakat mengenai kepentingan komunikasi melalui bahasa isyarat. Kafe ini dijalankan oleh 5 orang barista berkhidmat sebagai kualifikasi tidak pernah menjadi halangan utama. Apabila ditanya mengenai cabaran dalam menjalankan tugas, para barista sepakat bahawa tiada halangan besar yang mereka hadapi. Saya gembira untuk berjumpa dengan orang yang mau order kopi Spanish latte atau banyak lagi. Bagi saya tidak ada masalah. Tidak ada. Sebab suka menolong
mengapa, anda mendengar. So, macam mana? Sorry, saya nak mendengar. Tolong tunjukkan senarai-senarai menu. Okay. So, tidak ada masalah, tapi mereka akan menolong macam mana cara membuat order menu-menu. Okay. Orang yang reaksi mereka yang datang dia melihat, diorang happy, diorang tahu dan mendengar dan tunjukkan isyarat-isyarat satu-satu perkataan. Saya menolong, kayak ajar mana yang betul, semua okey. Happy, alhamdulillah. Semua bagus. Menolong, menaik, mendesain, dia jom membuat IG. Okey, semua. So, saya suka datang kemarinya. Perniagaan kafe yang dijalankan oleh orang keperluan khas merupakan simbol kekuatan, keberanian dan ketabahan. Ia juga menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang lebih prihatin, terbuka dan menghargai kepelbagaian. Dengan sokongan berterusan, kafe sebegini berpotensi berkembang sebagai model perniagaan inklusif yang memberi manfaat holistik kepada ekonomi dan masyarakat. Satu hari, satu perkataan isyarat. Satu cawan, satu perkataan isyarat. Ramai-ramai datang sini, banyak-banyak. Kedutaan Diraja Thailand di negara Brunei Darussalam malam tadi mengadakan majlis resepsi sempena ulang tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Bhumipol Adulyadej dan Hari Kebangsaan Thailand. Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis berlangsung di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong. On a message of condolence, as well as His Royal Highness Prince Haji Al-Muttadi bin Nas, present. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menganjurkan majlis penghargaan bagi pesara dan warga institut berkenaan. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Pada majlis tersebut, 17 pesara IBTE menerima sijil dan cenderahati, manakala 9 orang terdiri daripada pegawai, tenaga pengajar serta kekitangan IBTE menerima anugerah pekerja cemerlang. Majlis antara lain bertujuan menghargai jasa para pesara serta mengiktiraf kecemerlangan warga kerja IBTE di samping sebagai usaha berterusan untuk memupuk budaya penghargaan, motivasi dan semangat kekitaan dalam organisasi. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD dan Gerakan Pramuka Indonesia terus mengukuhkan hubungan dua hala dengan lawatan rasmi ahli PPNBD ke kuartir cabang Surabaya, Indonesia yang berlepas meninggalkan negara lewat petang kemarin. Hadir mengucapkan selamat belayar di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Skip Awang Haji Junaidi bin Haji Husin, Ketua Pesuruhjaya Pengakap PPNBD. Lawatan kerja sehingga 11 Disember ini antara lain dihasrat dapat mempelajari amalan terbaik serta menyediakan platform pertukaran pandangan, strategi dan pengalaman dalam pembangunan organisasi pengakap di peringkat serantau. Sukan. Pasukan Polo Negara Brunei Darussalam memulakan saingan dalam Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-33 2025 kemarin menentang tuan rumah Thailand. Keputusan akhir perlawanan Thailand 7.5 mata, negara Brunei Darussalam 7 mata dalam 4 cakar.